Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang diberikan tuan-tuan puan-puan sedang pendengar rumah ngaji Sirampai yang tahu sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-21 dari surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ke-21 ini membawa maksud dan demi sesungguhnya kami akan memberikan mereka merasa sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar, iaitulah azab di akhirat kelak, supaya mereka merujuk kembali iaitu bertaubat. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah SWT memberikan peringatan kepada kita dan apakah maksud azab di dunia ini yang sedikit, iaitulah dalam kadar ataupun level yang sangat kurang berbanding azab di hari akhirat nanti. Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam kitab beliau At-Tafsir Al-Munir menyebutkan bahawa azab-azab dunia ni adalah minal masaib wal afat kal ju' wal qatl was sabi dan juga lain-lain. Contohnya adalah daripada rupa bentuk pelbagai musibah, pelbagai kecelakaan, ya, dan juga perkara-perkara ataupun yang menimpa kita seperti kebuluran, kematian, pembunuhan, azab ditangkap, dipenjarakan dan sebagainya. Jadi setiap antara kita tuan-tuan perempuan sudah tentu akan menghadapi pelbagai cabaran, pelbagai kecelakaan, pelbagai musibah dalam pelbagai bentuk. Ada yang ringan, ada yang berat, dan kita percaya bahawa kalaulah kita ditimpakan musibah yang berat, maka itu adalah ujian yang selayaknya kita. Adapun bagi kita yang ditimpa musibah yang tidaklah seberat orang lain, maka kita memahami bahawa itu adalah kadar ataupun level yang kita mampu untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak akan membebankan kita dengan perkara yang tidak perlu, yang tidak kita mampu untuk bawa. Jadi apabila kita ditimpa dengan musibah yang ringan sahaja berbanding orang lain, maka bersyukurlah. Janganlah pula kita kata kita ini adalah lebih baik daripada orang lain sebab orang lain ditimpakan musibah yang lebih berat, tapi kita ditimpakan musibah yang kecil-kecil sahaja. Sedangkan kita sepatutnya menginsafi, kalaulah kita ni ditimpa dengan musibah yang ringan-ringan, tak seberat dengan orang lain, pelbagai musibah, antaranya kalau kita tengok orang lain mungkin ditimpa musibah, diuji dengan ujian yang lebih berat daripada kita, dengan contohnya dibuang kerja ataupun ada ahli keluarga yang sakit berpanjangan, critical illness, permanent disability, yang mereka perlu berkorban untuk menjaga ahli keluarga yang sakit. Ada yang diuji dengan musibah kecelakaan, kemalangan, ya, kebakaran rumah contohnya, kerosakan harta benda dan sebagainya. Maka apabila ada orang lain yang ditimpa musibah ataupun ujian yang lebih berat daripada kita, maka kita hendaklah memahami bahawa mereka itulah sebenarnya yang lebih baik daripada kita, kerana mereka mampu untuk bersabar, sedangkan kita kalaulah ditimpa ujian sebegitu, mungkin kita tidak akan mampu untuk menghadapinya, menguruskannya dan sebagainya. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita juga memahami bahawa musibah yang ditimpa kepada kita ini sama ada ia adalah satu bala bencana ataupun pembalasan terhadap dosa-dosa kita, ataupun ia adalah berbentuk ujian bagi mengukuhkan keimanan kita. Dan janganlah pula kita selalu beranggapan bahawa kalaulah ada musibah yang ditimpakan pada kita, maka kita kata itu ujian untuk menguji keimanan aku. Tapi kita tak terfikir pula tentang adakah sebenarnya ada silap kita yang kita tidak perasan, yang mungkin Allah timpakan kecelakaan, musibah tertentu untuk kita muhasabah diri. Kadang-kadang kita akan boleh lali dengan ujian tertentu. Ini adalah satu yang kita perlu perhatikan, ya tuan-tuan perempuan. Kadang-kadang ada setengah musibah itu kita seolah-olah kita dah lali.
dah lali, dah biasa. Mungkinlah kereta kita selalu rosak sebagai contoh. Rosak, dan kemudian rosak lagi, kemudian rosak lagi, dan sampai ke tahap kita akan mengambil tu sebagai alah biasalah kereta ni nak rosak. Sedangkan sebenarnya itu mungkin adalah uh, yang kita panggil sebagai azabul adna di sini. Allah timpakan satu bentuk musibah kepada kita yang tidaklah berat mana, tapi kita tidak pula cek balik diri kita, kita tidak pula muhasabah diri kita, apa kesilapan kita, apakah benda yang sepatutnya kita buat yang kita tak buat. Mesti ada. Sebab itulah tuan-tuan perempuan di dalam ayat yang sebelumnya, Allah SWT menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman, iaitulah tatajafa junubuhum anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitulah orang yang bangun dari tempat tidur untuk melakukan qiyamul lail. Apa indahnya qiyamul lail ni tuan-tuan perempuan untuk orang yang beriman, itulah sesi ruang waktu untuk kita solat taubat, solat tahajud. Dan di dalam solat itu kita cuba fikirkan, di dalam sujud yang panjang, kita cuba fikirkan apakah benda yang kita rasa-rasa kita tak perasan. Kadang-kadang pada waktu qiyamul lail itulah kita terfikir, oh ada rupanya benda yang aku lupa buat, ataupun benda yang sepatutnya aku buat tapi aku tak buat, ataupun benda yang tak sepatutnya aku buat, aku buat. Jadi kadang-kadang dengan kesibukan kita di siang hari, kita takkan perasan benda-benda yang kita buat tu, kita anggap janji settle, kita buat, yang penting kita buat. Tapi bila kita qiyamul lail, kita reflect balik, kemungkinan ada benda yang kita sebenarnya boleh buat lebih baik lagi, ataupun ada benda yang sepatutnya dibuat dengan cara yang lebih berhemah, tapi kita buat dengan cara yang tergesa-gesa, terburu-buru, ataupun kita buat dalam keadaan kita melukakan orang lain, menyakiti hati orang lain, dan kita menyiapkan kerja kita contohnya, tapi dalam keadaan ataupun kualiti yang sebenarnya menyusahkan orang lain yang membeli produk kita ataupun menyambung kerja kita di pejabat dan sebagainya. Maka itu adalah benda-benda yang kita perlu reflect. Dan itulah sebabnya Allah memberikan sifat orang-orang yang berimannya adalah orang-orang yang bangun berqiyamul lail. Dan di dalam ayat yang ke-21 ini, Allah menyebutkan bahawa ditimpakan azab-azab dunia pada kita ini, yang mana ditafsirkan oleh Dr. Wahbah sebagai bentuk-bentuk musibah, kecelakaan, malapetaka dan sebagainya, yang sebenarnya apakah yang nak dicapai adalah la'allahum yarji'un. Dr. Wahbah menyebutkan perkataan la'allahum ni adalah mudah-mudahan ataupun dengan harapan, taraji, seolah-olah Allah SWT ni mengatakan bahawa Allah SWT menimpakan azab dunia ini mudah-mudahan. Jadi Dr. Wahbah menjelaskan bahawa mudah-mudahan di sini adalah sifat yang mahalun ala Allah, sifat yang mustahil bagi Allah. Allah nak harap apa? Allah sebenarnya boleh saja Allah SWT nak menjadikan kita apabila ditimpa saja musibah, maka kita akan menyedari di mana silap kita dan kita akan bertaubat. Tapi Allah meletakkan mudah-mudahan ini adalah fayuradu bihi ta'lil zalikal fi'li bi amri rujuk. Allah SWT nak meletakkan apa yang berlaku itu sebagai satu punca ataupun faktor kepada berubahnya seseorang, yarji'u an dhalalihim ilal huda war rushd, supaya manusia kita boleh kita kembali daripada sebarang kesalahan, kesesatan, kekufuran dan kemaksiatan kepada hidayah, kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia tuan-tuan perempuan yang kita perlu cari apabila kita berqiyamul lail, sama ada di waktu sepertiga akhir malam ataupun mungkin pada waktu-waktu malam sebelum tidur, selepas Isyak. Bila-bila sajalah yang kita buat reflection diri kita, perlu ada masa ini tuan-tuan perempuan. Dan sebaik-baiknya masa ini kita bersolat, dalam solat itu kita reflect diri kita. Kalau kita duduk mungkin kita akan termenung ataupun kita akan main telefon dan sebagainya. Jadi solat, dalam solat qiyamul lail itulah yang besar pahalanya. Kita reflect diri kita, apa dia
ditimpakan kepada kita dan apa dia sebab-sebab dalam diri kita ni yang kita belum lagi mengubahnya. Dan inilah dia, tuan-tuan perempuan, kadang-kadang ia memerlukan satu masa yang panjang, konsistensi. Mungkin hari ini kita akan menyedari, oh salah kita di sini. Mungkin pada bulan yang lain apabila kita berqiyamul lail, mungkin kita akan reflect diri kita dan kita akan menyedari, oh salah kita di tempat lain pula. Mungkin pada satu masa kita telah pun develop sesuatu habit dalam diri kita yang dulu tak ada tapi sekarang dah ada. Habit-habit mungkinlah kita katakan habit membuang masa dengan social media contohnya, ataupun membuang masa, terlalu banyak masa di-spendkan dengan kawan-kawan di luar berbanding dengan masa yang di-spend untuk ahli keluarga contohnya. Jadi mungkin dulu tak ada berlaku benda tu tapi baru berlaku. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan, qiyamul lail ini kita perlu sentiasa buat dan kita sentiasa reflect diri kita sebab diri kita ni sentiasa berubah dan mungkin ada perubahan sikap kita, habit kita, aktiviti-aktiviti kita sama ada di rumah ataupun di luar rumah, di pejabat dan sebagainya yang berbeza daripada dulu yang mungkin sebenarnya ada menyebabkan natijah yang buruk kepada keluarga kita atau kerja kita ataupun amalan ibadat kita ataupun mungkin mendekatkan diri kita kepada maksiat dan sebagainya yang perlu kita reflect. Sebab itulah dia perlu sentiasa. Sebab itulah la'allahum yarji'un ini, yarji'un ini adalah dalam bahasa Arab adalah fi'il mudhari' iaitu present tense, sesuatu yang sedang berlaku dan dia sentiasa akan berlaku. Jadi maka kita perlu sentiasa kembali dan kembali. Kita reflect diri kita. Ada benda yang kita dulu tak buat, kita buat. Kemudian kita pun berubah, ada habit baru, ada aktiviti baru dan pelbagai lagi benda-benda yang sentiasa mungkin dengan kerja kita pun berubah, dengan aktiviti-aktiviti kita pun berubah, dengan logistik anak-anak kita pun berubah, maka cara hidup kita pun berubah, dengan gaji kita pun berubah. Jadi diri kita sentiasa berubah, maka kita sentiasa perlu reflect dan kalaulah ada silap maka kita pulang, kita kembali kepada jalan Allah SWT, kepada hidayah Allah, kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah saja tuan-tuan pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mohon maaf atas segala salah dan silap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.